Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar semua? Salam sejahtera. Alhamdulillah bersama-sama saya sekali lagi Faiz Al-Hajari dalam channel saya Al-Hajari Studios ini. Sekali lagi kita akan buat satu video reaksi. Okey, dan kali ini video reaksi kita agak luar biasa jugalah. Bukan nak kata luar biasa apa pun. Video ini video lama. Tetapi boleh katakan sangat relevan juga untuk kita mainkan pada ketika ini dan juga untuk kita berikan reaksi kita terhadap video ini, iaitu video perbualan di antara Jeming Hassan dan juga lawyer Siti Zabedah Kasim, di mana perbualan mereka adalah berkisarkan tentang RUU 355 yang pernah dibentangkan oleh Tuan Guru Haji Hadi di Parlimen satu ketika dahulu, di mana macam mana kita tahu Siti Kasim adalah antara peguam yang bertindak untuk memfailkan instruksi menghalang pembentangan RUU 355 tersebut, namun perkara itu tidak dibenarkan oleh mahkamah dan sebagainya lah. Cumanya kita nak komen video ini sebab video ini orang kata apa, seolah-olah macam menyaksikan Jembing ni dulunya dia ni dibesarkan dalam usrah, dibesarkan dalam tarbiyah, dalam tamrin sebagainya. Tiba-tiba bila masuk bab macam ni, dia menjadi macam ikut sangat cakap Siti Kasim dan sebagainya. Jadi benda itu sangat pelik kan. Jadi kita nak faham sebenarnya tahu apa sebenarnya asas mereka untuk menentang RUU 355 ini. Adakah kerana pemusuhan mereka tak ada PAS ataupun ada agenda lain? Jadi insya-Allah hari ini kita akan mainkan video lama tersebut. Kalau tak salah saya, video itu dikeluarkan pada tahun 2016. Dan kita akan mainkan video tersebut. Kita akan bagi reaksi. Kita akan berkongsikan dengan anda semua tentang apa pendapat kita, pendapat saya terhadap video tersebut. Dan mungkin jika kalau anda ada pendapat anda masing-masing, anda boleh tuliskan dekat ruangan komen, insya-Allah. Okay? So, tak sabar ni. Kita nak react video antara Jeming dan juga Beda. Itulah dia. Okay. Okay, so there are many things that this RUU 355 ni dia punya implikasi sangat besar. Kalau you setuju dengan RUU 355 yang Hadi Awang propose sekarang, you duduk dengan I sekarang tak boleh. Okey. Dalam Kena stop jap kat sini. Sekarang jap kita nak faham tau. Ini satu orang kata apa, satu hujah yang sangat-sangat dangkal lah sebenarnya daripada Siti Kasim di Bedah ni masalahnya. Dia kata kalau RUU 355 ini dikuasakan, duduk sebelah meja belah macam ni pun tak boleh. Dia kena faham tau, RUU 355 ni benda-benda. RUU 355 ni cuma berkaitan dengan hukuman jenayah syarak sahaja yang termaktub bawah bidang kuasa mahkamah syariah, macam minum arak kan, macam berjudi, and lepas tu macam orang kata apa, berzina kan. Benda-benda macam tu je. Kau setakat duduk berdua-dua, bukan di tempat yang tersembunyi, bukan tempat orang kata apa yang tersorok ke apa-apa ke, bukan dalam keadaan mencurigakan. Tak ada siapa nak tahan kau masalahnya. Ini tengah siang kot. Aduh, satu naratif yang dangkal lah sebenarnya. Tapi tak apa. Kita nak cerita banyak-banyak. Kita sambung video ni. RUU 355 dari segi kita sendiri, kita bukanlah tak setuju dan kita bukan tak sokong. Ya. Okey, bila PAS nak bawa RUU 35, ada dasar dia. Kita kata, okey itu hak dia lah. Dia nak buat dengan UMNO pun tak ada masalah. Cuma bila penerangan yang dibuat, macam you kata, penerangan dia tu macam blank check awal. Boleh pergi kepada selain pada hukum mati. Boleh pergi kepada Cakap you mula-mula termasuk hukum mati. first. Dia punya the first bill. First bill. Kan saya challenge dia. The bill tu kan kita bawa ke mahkamah. Challenge Yang dia kita tu. tengah angkat takiyudin dia. Bukan. Kita mula-mula dia bawa bil. Okey. Mula-mula sekali dia bawa bil, kita bawa dia ke mahkamah. Okey. Lepas tu dia tukar. Dia kata accept death aja. Masa tu dia tukar. Jap. Kena pause lagi sekali. So sebenarnya yang diorang marah sangat dengan RUU 355 ni, kenapa masalahnya? Takut hukuman tu berat sangat ke apa ke?
Benda ni undang-undang biasalah. Kita mesti letakkan hukuman yang berat supaya menghindarkan orang daripada melakukan jenayah. Dan dalam kes ini, mengelakkan diorang daripada melakukan jenayah syarak. So, kalau takut sangat hukuman tu berat sangat dan sebagainya, tak payahlah buat jenayah. Tu je point dia. Betul tak? Tak boleh brain lah diorang ni. Tak apa, kita teruskan sekejap. Nanti tengok video macam mana. Okey, So, kita tiga kali- tahu tiga kali keluar tukar lah. sebenarnya apa yang kami buat, kita panggil strategic litigation tau. Satu lagi Litigation. apa yang kami buat, orang-orang yang setuju dengan pendapat saya lah bahawa RUU 355 ni sebenarnya untuk meluaskan apa yang dia nak, hukum hudud supaya boleh masuk. Kerana nak nunjuk ada Melayu yang tak setuju dengan dia punya pandangan hukuman dia tu sebenarnya. Jap, kena pause. Aku tak marahkan si Bedah ni lah. Sebab Bedah ni otak dia dah tahap nak kata miring kan tak baik. Tapi macam tu lah lebih kurang kan. Tapi yang aku pelik ni si Jembing ni masalahnya. Sekarang ni hukuman Islam ni kalau boleh wajib laksana tau. Wajib laksana. Tapi dalam konteks kerajaan kita, perlembagaan kita, untuk melaksanakan 100% hukuman ikut Al-Quran tu memang mustahil lah. Memang mustahil untuk ketika ini. So, konsep yang mudah dalam Islam ialah kalau tak boleh nak buat semua, jangan tinggal semua. Kan? Dan bila si Bedah ni cerita tentang hukuman hudud sebagainya, Jembing ni orang Kelantan tau. Hukuman hudud ni bukan Tuan Guru Haji Hadi yang mutkan. Memang hukuman ni ada dalam Al-Quran. Memang ada dalam hadis-hadis Nabi. Dan yang mula-mula nak fight untuk buat hukum hudud ni ialah Tuan Guru ni Aziz. Bila dia menang Kelantan dulu, memang dia kata akan cuba untuk fight buat hudud. Jembing ni orang Kelantan. So maknanya bila Jembing macam mengiyakan saja cakap si Bedah ni, boleh tak kita kata yang Jembing ni tak ikut perjuangan Tok Guru sebenarnya? Boleh tak? Okey, kita sambung video jap. Kalau ikut dia, potong tangan. Potong tangan. Just chop it like that. Just chop it like that. Just chop it like that. Yang You cakap rambut you macam Dragon Ball ke? katalah rambut aku macam Dragon Ball lah, macam-macam. Itu Islamik ke? Tak Islam. kisah. Itu tak- itu Akak tak tak Islamik. kisah. Dia Itu nak tak panggil Islamik. akak apa pun Itu tak peduli. Islamik. Aku tak peduli. Kau nak panggil aku, saya tak kisah. Aku Itu tak sedikit Islamik. pun tak kurus. Tak ada aku merana pun. Dan sekarang ni yang akan merana siapa? Kita orang Melayu. Macam akak cakap sekarang, kau duduk dengan akak sekarang ni, haram pada mereka. Okey? Tak pasal. Sedihlah kena Jembing ni masalahnya. Dia dah tahap mempersediakan tau, chopping like that. Gila ke apa masalahnya? Dia bilang cerita hudud ni kan, bila hukuman potong tangan, dia bukan simply potong tangan macam tu. Of course lah ada perbicaraan, of course lah akan ada pembuktian, of course lah akan ada pendakwaan dan sebagainya, pembelaan. Bila dah sabit kesalahan, barulah hukum potong. Itu pun belum tentu lagi hukum potong sebenarnya. Aduh. Jangan kita tengok video dia. Pasal dia akan ada apa macam di negara Saudi Arabia yang pergi sebat orang yang tak ikut dia punya cara. Okey. Satu lagi, dia kena terima bahawa pandangan orang Islam ada yang tidak sama dengan dia. Kak, jap. Stop jap. Dia kata ada pandangan orang Islam tak sama dengan dia. No. Konsepnya bukan macam tu. Konsepnya kalau kau nak cerita tentang pandangan Islam, kau kena ikut Allah dan Rasul. Kalau Allah kata kena buat macam tu, kau kena buat. Tak kira kau setuju ke tak. Tak kira pandangan kau berlain dengan Haji Hadi ke, berlain dengan siapa-siapa ke. Tapi kalau Allah suruh buat macam tu, kau kena buat. Ini bukan cerita pandangan beza-beza. Ini bukan cerita benda yang boleh ditimbang tara. Tak, pandangan apa yang Allah tulis tu dengan apa yang Nabi cakap tu absolute. Kau memang kena follow. Bukan cerita pandangan lain-lain lagi dah. Yang kelakar, Jembing kenapa kau tak ingat Kak Mina ni cakap ini hukum Allah kak. Hukum Allah ni absolute dah. Allah dah tulis. Aduh. Itulah cakap Jembing ni pernah masuk usrah, pernah masuk tamrin, pernah dibesarkan tarbiyah. Tapi bila duduk dengan perempuan yang rambut Dragon Ball ni, terus hilang segala dia punya ilmu-ilmu dia dulu. Mana pergi?
kenapa dia nak memaksa orang Islam lain supaya yang dia mengatakan dia punya pandangan Islam tu yang betul. Dah banyak scholar kata pakai tudung ni sebenarnya tidak perlu dalam Islam. Jap. Dia kata banyak scholar kata pakai tudung ni tak perlu di Islam. Scholar mana? Ulama mana cakap macam tu? Ulama mana cakap macam tu? Yang jembing ni pun la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Takkanlah macam mana kau langsung tak ada sekelumit ilmu kot. Dia boleh iakan je benda ni, kenapa? Diam je. Biar je Minah Dragon Ball cakap. Sekolah mana yang kata pakai tudung tak perlu? Sekolah mana yang kata tutup aurat tu tak perlu? Ya Allah tuanku. Apa yang dia kata mesti pakai juga? Kenapa scholar tu dia pelajar graduate Al-Azhar juga? Siapa tu cakap tu? Oh, you tak tengok ke yang I post? I thought you follow I punya Facebook. Oh, tak follow sangat. You kena follow. Sebab Dan you belajar banyak sebenarnya. Kalau I follow, nanti ni orang dah cakap Jami Hassan ni ikut Siti Kasim. Ni lah amanah diperkudakan oleh Macam mana Siti Kasim. you nak buka minda you? Sebab I baca. Ya. I baca kalau macam Isma punya, I baca. Isma jangan jadikan panduan. Tahu, tapi dia pro lah. Jangan jadikan panduan. Lebih baik Ataupun jadikan ustaz-ustaz mana? Dr. Asri. Yes, Asri is okay. Tapi dari Sekarang apa cerita dengan Mazhar? Dia yang hantar Mazhar sekarang gila-gila. Aduh, baik. Dia spin ayat Siti Kasim, dia spin ayat. Dia tak ada beritahu sekolah mana dekat si Jeming. Jeming tanya sekolah mana. Si Bedah ni kata, kau tak follow ke FB aku? Beritahu je lah apa masalahnya. Sebenarnya Bedah pun tak tahu siapa yang dirujuk sebenarnya. Orang gila mana dirujuk tak tahulah. Dari segi hak wanita, dia tidak tak berapa bersetuju sangat pendapat, tapi dia better than anyone else, I can say that. Okay. I like Asri. Okay. I like Asri. Juanda. Okay. I like. Yang cakap pasal Wahabi itu tu, Apa dia? ada Wahabi bla bla bla. Ya, memang pun. They are implementing Wahhabism in Malaysia. Janganlah cakap dia are implementing the Arab religion. Arab religion in Malaysia is not. Aku dah tergelak jap. Diorang ni faham tak apa diorang cakap sebenarnya masalahnya? Si Jeming tahu tak benda tu yang Wahhabism tu benda, yang Siti Kasim ni faham tak Wahhabism tu benda? Yang dia pergi komen, oh dia memang implement Wahhabism Malaysia. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Pelik-pelik lah aku diorang ni. Islamic religion, bukan Islam. Sebenarnya orang ingat saya ni tak tahu apa-apa. Okay, I have my study group as well. Tapi I punya guru tak panggil diri dia guru. You faham tak? Orang-orang dalam golongan saya yang belajar ni semuanya, mereka tahu Arab, left, right and center, back, front, all semua dia tahu. Okay, I'm telling you. These people are very learned people. They know the Quran back, front and center. But kalau nak cerita pasal tahu Quran depan belakang kiri kanan cakap Arab semua tahu. Yahudi pun lagi terror banding diorang ni sebenarnya. Sekolah-sekolah barat tu yang memang nak menentang Islam, memang nak lawan Islam, diorang hafal Quran tahu lagi power. Kan? Tapi diorang hafal Quran, belajar Quran untuk hentam Quran, untuk hentam Islam. Ni Siti Kasim ni termasuk grup ni masalahnya. Yang Jembing dia pula bantai ikut Minah ni. pada dia, apabila kita belajar agama ini, kita belajar bersama. Kita berbincang apakah maksud perkataan ini boleh dipakai, adakah sama dengan perkataan lain di dalam Al-Quran. Okay, so it's not about apa aku cakap itu engkau kena ikut. It's not like that. Tapi dalam Islam ni, kau Islam first kali dalam Islam. Islam is easy. Okay, nak tengok Islam tu bukan tengok pas, bukan tengok Ismail, bukan tengok Asri. Tengoklah Al-Quran. Yes. Okay, dalam Islam sendiri. Exactly. Dalam Islam tu Thank sendiri. you very much. Dalam Islam sendiri, kita seperti musafir yang mencari. Hari ni kita silap, tak ada masalah. Betul. Okey, kalau kita mati ketika mencari, Allah tu Maha Pemaaf. Yap. Tak ada masalah. Betul. Kita ada hak untuk berbeza pandangan, tetapi kita juga kena menghormati hak-hak untuk berbeza pandangan. Okey. Tapi apa pandangan korang masalahnya?
So apa pandangan korang? Yang ayat si Jemil yang last tu. Menghormati perbezaan pandangan dan menghormati hak untuk berbeza pandangan. Okey. Hak untuk berbeza pandangan ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian ialah khilaf, tahu tak? Benda yang khilaf. Benda yang ulama ini kata okey macam ni, ulama ni kata macam tu. Contohnya macam bab baca kunut subuh contohnya. Ada ulama kata tak perlu baca kunut subuh. Ada ulama kata perlu baca kunut subuh. Itu baru betul. Kalau nak kata menghormati hak perbezaan pandangan, menghormati khilaf dan sebagainya. Tapi dalam keadaan qat'i, dalam keadaan hukum yang jelas, tak boleh beza pandangan. Tak boleh beza pandangan. Kalau Allah kata kena pakai tu, dan kalau Allah kata kena menutup aurat, pakai tudung pula dah. Kena menutup aurat penuh. Kau kena tutup aurat, tak kira kau siapa. Tak kira kau suka ataupun tak, kau kena tutup aurat. Kalau Allah kata orang mencuri perlu dipotong tangan, ya memang kena potong tangan orang mencuri. Sabit kesalahan potong. Bukannya bila tangkap terus potong, tak. Kita ada perundangan. Ada mahkamah, ada hakim. Jalan macam biasa, ada peguam, ada pendakwa raya, segala benda. Tetapi hukuman sahaja ikut hukuman Islam. Kesaksian itu pun ada juga dah Islam. Islam dah ajar Melaka dah. Jadi sebenarnya kan, saya sebenarnya tak faham tu apa yang sebenarnya yang diorang bermain dalam otak mereka ni. Yang paling saya tak faham si Jemil. Lagi memang saya tak faham langsung. Kalau Siti Kasim tu fine, mungkin dia dibesarkan dengan secularism ke apa-apa ke, mungkin dia ajar untuk menolak hadis ke, saya tak tahu. Tetapi Jemil ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia ni dibesarkan dalam tarbiyah. Dididik dalam usrah. Pergi ke tamrin. Macam-macam lah. Tak payah cerita pasal PAS. Kita cerita pasal Islam tu secara general lah kepada dia. Of course dia belajar. Dan mana pergi segala ilmu dia belajar tu bila dia mengiyakan saja apa yang Siti Kasim cakap. Sepatutnya kalau betul dia jujur dengan ilmu dia, masih Siti Kasim cakap benda pelik-pelik. Macam contohnya tutup aurat ni tak perlu sebagainya. Kena pangkah time tu. Dia kata, oh lepas ni orang cakap dia ikut Siti Kasim. Masalahnya video ini pun membuktikan ideologi dia dengan Siti Kasim tak jauh beza. Jujur cakap, dia orang ni sebenarnya bukanlah bercerita tentang Islam sangat, tapi lebih pada dendam kusumat terhadap PAS. Itu sahaja. Yang Jemil kata tadi, itu betul lah. Nak tengok Islam tu, kita tak boleh tengok pada PAS mata, tak boleh tengok pada PAN mata, tak boleh tengok. Kita kena tengok Al-Quran dan juga hadis. Al-Quran kata gini, kena ikut. Hadis kata gitu, kena ikut. Cara nak ikut macam mana? Itu terpulang pada perbincangan. In the end of the day, apa yang Allah dan Rasulnya telah gariskan, kita memang kena ikut. Jadi sebenarnya kan, masa mula-mula saya tengok video ni dulu, masa tahun 2016, 2017 macam tu, saya rasa macam marah lah, serius marah. Marah kerana perlekihan agama itu berlaku secara terang-terangan dan dipersetujui pula oleh mereka yang dahulunya pernah sekapal dengan kami. Tapi bila tengok balik video ni pada hari ini, ternyata macam kita dah tak rasa marah dah. Kita rasa macam kesian sangat-sangat. Seolah-olahnya bila dah keluar daripada PAS ni secara jujur, dah hilang izzah Islam tu dah ada di diorang. Minta maaf cakap. Dah hilang izzah tu. Mereka dah tak ada perasaan hendak menegakkan Islam. Sebaliknya segalanya mengikut neraca pihak mana yang lebih ramai, pendapat mana yang bagi diorang lebih kuat dan sebagainya. Diorang tak ikut apa yang Allah dan Rasul gariskan, tapi diorang lebih follow kepada pandangan-pandangan macam ni. Malang sekali. Sayang sangat-sangat. Jadi, apa kesimpulan saya dalam video ni? Video ini membuktikan kepada kita lah tentang satu perkara. Iaitu golongan macam ni ada. Golongan yang perasan mereka tahu Islam, tetapi secara terang-terangan menolak Islam, sebenarnya ramai. Ramai sekali. Dan tugas kita untuk menarik mereka ini adalah sangat-sangat berat. Bukan saja menarik mereka, tetapi untuk memastikan orang yang dipesongkan oleh puak-puak macam ni untuk ditarik balik ke jalan kebenaran memang sangat-sangat berat. Tapi itu tugas kita, memang kita kena buat. Dan kita harapkan
Kalau nak belajar agama, tuan-tuan puan-puan sekalian, belajarlah dengan guru yang betul, dengan ulama yang betul. Ulama yang menjunjung tinggi Al-Quran, yang menjunjung tinggi hadis, dan menjunjung tinggi ijma' para ulama serta qiyas. Janganlah ikut puak-puak pening macam ni. Haru nanti jadinya tentang agama Islam dekat negara ni. Na'uzubillahi min zalik. Jadi setakat itu saja dahulu video reaction saya pada hari ini. Dijemput untuk like dan follow page FB saya Al-Hajari Studios, dan juga subscribe dan juga tekan loceng channel YouTube saya Al-Hajari Studios untuk lebih banyak video-video saya yang terkini, insya-Allah. Sampai kita berjumpa dalam video lain yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf atas segala salah silap. Jumpa lagi. Bye bye.